perkara yang penting apabila tuan-tuan dan puan berada di masjid ini, sebelum-sebelumnya kita datang awal antara 5 minit ke 10 minit sebelum kita sampai, sebelum kita mulakan pengajian, kita sempat berada di masjid ini dengan nawaitu dia, niatnya nawaitu i'tikaf. Ini penting. Tuan-tuan duduk ni sudah dapat ganjaran apabila kita niat, sebab kita nak belajar tentang niat. Jadi pertamanya saya ingatkan yang biasanya maka kita niat dan kita masuk masjid niat i'tikaf. Itu yang penting. Kerana beza orang yang i'tikaf dengan orang yang tak i'tikaf. Duduk sama tapi ganjarannya tidak sama. Ada yang dapat ganjaran, ada yang tidak dapat ganjaran. Kerana nawaitu niat satu. Yang keduanya, kalau dapat sampai ke sini, sekurang-kurangnya sebelum kita duduk bersila ini, kita sembahyang sunat tahiyat masjid. Amalkan insyaAllah. Tuan-tuan, ini penting. Walaupun kita sedikit, tapi ini penting daripada kita mau mengaji banyak, amal tidak tak buat. Jadi kita apa yang kita buat tak sikit, kita buat, amalkan. Apa yang kita dapat, amalkan. Ini pesanan diri saya sendiri dan untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan, supaya kita merebut kebajikan-kebijakan ini seberapa yang boleh melalui ilmu yang kita peroleh. Dapat ilmu kita amal, dapat ilmu kita amal, insyaAllah. Inilah pesan saya sebagai awal mukadimah dalam kajian ini. Ya, tuan-tuan ya. Duduk perkara pertama, niatkan i'tikaf. Yang kedua, kita sembahyang tahiyat masjid. Dan bagi mereka yang lebih awal sedikit, dapat juga sembahyang duha. Itu juga sekurang-kurangnya dapat 2 rakaat duha pun cukup. Sebab kita dah sedia dengan wuduk kita dari rumah, kita dah wuduk, terus kita sembahyang duha sekurang-kurangnya rakaat. Kerana itu menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Sebab ya, kita ni anggota kita ni ada 360 sendi ini semuanya memerlukan kepada sedekah. Jadi untuk nak kita membayar nikmat kita ini tentu tak terbayar. Tetapi Allah kata dengan sembahyang 2 rakaat duha sudah mencukupi untuk mensyukuri nikmat yang ada pada anggota kita. Inilah pesanan saya. 3 perkara saya. Ya, kepada pengajian. Tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan. Jadi pagi ini kita terus untuk buka ke surat 58. Jumpa ya tuan-tuan. Kita gunakan kitab 58. Iaitu kita mulakan dengan hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang diniatkan. Jadi kita jangan lupa yang dulu belajar lepas kita telah mempelajari matan hadis dia, iaitu yang berkait dengan innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu adalah dengan niat. Setiap amalan-amalan dengan niat. Itu dia punya matan. Ya, kemudian setiap orang mengikut apa yang diniatkan. Dan seterusnya, sesiapa yang hijrah ke Madinah itu untuk tujuan Allah dan Rasulnya, maka ganjarannya mendapat ganjaran dengan hijrah kerana Allah dan Rasul. Kemudian sesiapa yang hijrah kerana nak mendapatkan keduniaan untuk dapat dia berkesenangan, kekayaan, ataupun kerana dia pindah ke Madinah itu, hijrahnya itu kerana nak kahwin, apa yang itu dia kalau dia dapat dia berkahwin, maka itu mengikut apa yang diniatkan. Maknanya dia terkeluar daripada niat hijrah. Dia keluar, dia hijrah, ada sahaja hijrah, tapi terselip di hatinya ialah dia nak cari kekayaan di Madinah. Keduanya dia pergi Madinah untuk menikahi seseorang perempuan yang dinikahi. Ini berlaku di zaman Rasulullah. Ya, jadi inilah yang kita dapat simpulkan yang dulu matan yang kita baca dulu. Jadi terus kita tak boleh kita urai banyaknya yang situ. Kita terus kita kepada tajuk yang dulu tu. Pertamanya adalah tentang segala amal adalah dengan niat. Itu yang surat 57 kita dah uraikan. Dan kita pergi kepada yang kedua ialah hanya bagi tiap-tiap seseorang apa yang diniatkan. Dua yang tuan-tuan dan puan 58-nya bahwa saya menggunakan buku yang sama, cuma tulisan Jawi ya. Tuan-tuan Rumi pun sama juga. Baik, kita teruskan saja ya. Sesuai dengan apa yang telah diterangkan di awal hadis tadi,
bahawa segala amalan adalah dengan niat. Segala amalan dengan niat. Ya. Jadi apa saja kita kerja itu dengan niat. Sama ada amal itu amal biasa, amal adat ataupun ibadah, ya, itu bergantung kepada niat kita. Bergantung kepada niat kita, ya. Sebab ibadah mesti dengan niat. Manakala yang lain itu tidak niat, tetapi kalau diniatkan dapat ganjaran. Itu kesimpulannya kita buat yang lepas, ya. Maka niat itu tentu pula mempunyai arah tuju atau ketentuan maksudnya. Kerana disinilah letaknya balasan baik atau jahat, dan seseorang akan mendapat balasan itu sebanding dengan apa yang diniatkan. Ini yang penting, niat. Bagaimana niat kita? Sebab itu semuanya niat ini adalah kerja-kerja hati kita, amal qulub. Jadi sesuatu yang kita nak kerjakan niatnya mesti baik. Kalau dah niat tak baik, maka dapatnya yang tak baik. Niat yang baik dapat baik. Nawai itu kita bahasa biasa. Nawai itu kita apa yang kita niatkan. Sebab itu niat penting. Kita bergerak dari rumah tuan-tuan ke sini, niatnya nak tafakuh fiddin. Ya, untuk apa? Menghilangkan kejahilan kita, supaya kita dapat ilmu dimanfaatkan untuk amal ibadah kita. Niat itu sudah dapat ganjaran. Bukan semuanya. Jadi mudah kita nak cari ganjaran Allah, yang mudah nak dapat balasan Allah. Tapi penting pada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, datang ke masjid, ya, berduduk, sembang, berbual, balik. Tak ada apa-apa peranan dia dalam masjid kerana niat dia. Sebab orang yang tuan-tuan ada banyak datang ada niat. Niatnya nak belajar apa? Kerja bisnes, tapi itu dapat amal-amal sunat yang kita buatkan supaya menyembuhkan lagi amal ibadah kita yang sunat-sunatnya akan menyembuhkan yang fardu. Ya, baik. Menurut ikhtiar dan pilihan hati sendiri. Niat itu mengikut pilihan kita. Ya, pilihan kita bagaimana yang kita pilih. Nak pilih yang baik atau pilih yang sebaliknya. Tentulah tuan-tuan dan puan tidak pilih yang tak baik. Sedangkan pilih yang baik kadang-kadang jadi tak baik. Apatah kalau sudah niat tak baik. Ya. Misalnya suatu ilmu ibadah seperti sembahyang yang wajib atau yang sunat baru dianggap sah, sudah diterima dan diberi balasan sekiranya niat asal mendirikannya itu kerana Allah, atau yang kerana Allah, segala-galanya kerana Allah, lillahi ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apa saja yang kita nak niatkan lillahi ta'ala, wudu lillahi ta'ala, sembahyang lillahi ta'ala. Kenapa? Lillahi itu maknanya kerana Allah. Kerana Allah. Sebab itulah itu maka orang yang begini Allah berikan ganjaran. Tapi kalau tak ada niat lillahi ta'ala, tidak ada hati kita bukan kerana Allah, kerana sesuatu yang lain, maka dapat yang lain, bukan dapat ganjaran daripada Allah. Ya. Kerana Allah, bukan kerana yang lain. Maksud tadi, inilah yang dinamakan ikhlas. Tuan-tuan, ikhlas. Jadi ikhlas ini tak payah disebut. Tak payah disebut aku ikhlas, nak murni saya ikhlas ke awak. Tak payah. Hati yang Allah melihat hati kita. Apa yang kita naik nawaikan tu Allah melihat kita, Allah tahu kita. Ya. Jadi kalau sebut ikhlas itu kita menguatkan keyakinan pada orang lain. Tapi maksud dalam hati kalau kita dah niat ikhlas tu, hati kita kerana Allah, Allah tahu, Allah akan beri ganjaran kepada kita. Itu saya kata ikhlas. Jadi lawan ikhlas apa tuan-tuan dan puan? Lawan ikhlas riya. Kalau ikhlas ada kat kita, riya tak ada pada kita. Kalau riya ada pada kita, ikhlas tak ada. Lawan dia. Sebab tu kita kena pegang kerja kita mesti ikhlas, niat kita mesti ikhlas. Barulah menepati kita sebagai hamba Allah mengabdikan kepada Allah, ya, kerana Allah, bukan kerana selain daripada Allah. Yang menjadi jiwa suatu amal dan amal yang demikian inilah yang diperintahkan Allah dengan firman-Nya. Wa ma umiru, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim.
sembahyang dan memberikan zakat. Kerana yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang betul, agama yang benar. Jadi kita diperintahkan, tidak ada yang diperintahkan oleh Allah melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kita hamba Dia, hamba Tuhan, Khalik. Kita makhluk, Khalik Allah, makhluk kita. Kita dicipta oleh Allah, tujuannya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengabdikan mukhlishina lahu-din, dengan ikhlas, dengan suci hati, bersih hati, tidak ada selain daripada itu. Selain itu banyaklah ayat disebut. Maknanya hanya kepada Allah. Soal nak itu, nak namun, nak pangkat, nak bodeh, nak itu tak timbul langsung dalam diri kita. Kita mengabdikan diri sembahyang bukan kerana orang lain, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana merasakan kita ini mensyukuri nikmat Allah dengan amal soleh kita, iaitu amal ibadah kita. Itu saja. Sebab kita tahu kita ni orang yang dicipta Allah. Cipta maknanya kita ni mencipta. Bila kita dicipta, maka kita bersyukur kepada yang mencipta. Syukurnya melakukan amal ibadah. Itulah ringkasnya. Itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak jelas, terus saya angkat tangan, tanyakan senang. Atau kurang jelas. Baik. Jelasnya Pak, sesuatu amal dianggap sah atau sempurna kalau diwujudkan dengan niat atau qasad. Jadi sah tak sahnya sembahyang kita mesti dengan niat. Sebab itu setiap amal ibadah mesti dimulakan dengan niat. Niat di mana? Di dalam hati. Di dalam hati. Usali itu sebagai kaedah untuk menguatkan saja. Tetapi apa yang betul dalam hati kita, aku nak sembahyang maghrib kerana Allah Ta'ala. Dah tahu kita nak sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib itu fardu. Kita kalau fardu kita fardu, kalau sunat itu sunat. Tapi lepas tu untuk siapa? Lillahi Ta'ala. Habis. Dalam hati kita. Yang usali itu lafaz. Tak takkitkan ini Syafi'i saja Kalau yang masalah lain tak payah usali, tak payah apa. Dan kalau butuh pun terus kita butuh. Tapi bagi kita Syafi'i, dia disunatkan supaya nak mentakkid dan menguatkan niat kita. Kadang-kadang kita maklumlah manusia ni baru sembang, kemudian kita Allah Akbar. Jadi mungkin hati kita ni mungkin masih lagi kita cerita dengan orang lain belum selesai. Bila kamat Allah Akbar. Ini kadang-kadang itulah. Jadi dalam Syafi'i disunatkan untuk usali itu. Tapi jangan usali itu kuat sangat, usali ganggu orang lain. Jadi lebih baik kita perlahan. Kalau kita nak buat tak dibuat pun hanya kita, yang pentingnya niat. Jangan kita usali Allah Akbar, kita hayal lain, kita tak dapat, tak sah banyak kita sebab niat, bukan usalinya, niat yang penting. Apa yang terlintas dalam hati kita nak sembahyang maghrib dan Allah, itu yang kita tak ingat. Tapi tuan-tuan saya ingat, tuan-tuan dah biasa lah. Maknanya kalau kita dah tak pergi jumpa sajadah tu, mestilah kita nak sembahyang. Dah ada sendirinya. Jangan kita susah-susahkan tentang niat sehingga kita sukar. Tapi usali laparan kadang-kadang menjadikan kita was-was. Begitu juga untuk pun itu. Janganlah kita dengar kita nawai nak dipasang baju kita, masih tak was-was, tak jadi. Itu jadikan was-was, jadi penyakit. Allah larang kita kalau orang kita was-was. Jadi kita mudah, agama itu mudah dilaksanakan. Bukan permudahkan, tapi mudah. Jangan memudah-mudahkan, nanti lain. Baik. Tegasnya niat terserit di hati ialah punca yang menentukan akibat. Apa akibatnya? Apabila kita niat, apa akibatnya? Itu yang kita akan. Akibat amal. Baik amal itu kalau niatnya baik. Baik amal itu apabila niatnya baik. Jahat amal itu kalau niatnya jahat. Dah jelas lah tuan-tuan, tak payah berapa niatnya itu. Sekalipun amal itu pada lahirnya baik, sekalipun tadi dia punya atas tadi jadi jahat, amal jahat, dan kalau niatnya jahat, sekalipun amal itu pada lahirnya baik, niatnya jahat, kita hadiahkan orang,
Tapi niatnya kita baik tak baik. Kalau kita niatnya baik, jadi baik. Kalau kita niatnya tak baik, kita nak hadiah itu kerana ada sesuatu yang kita dengan dia, ada sesuatu yang kita memerlukan dia. Nak apa? Mungkin kita nak dinaikkan pangkat dan itu dan ini kita perlukan. Nah, zahirnya bagus bagi hadiah bersahabat pada tuan dia atau pada ketua pejabat, tapi dalam hatinya aku bagi ini dengan ada tujuan supaya aku. Kalau itu maknanya termasuklah zahirnya baik tapi dalamnya buruk. Ya. Malahnya itu pula ada kalanya dapat mengubah sesuatu perkara dan adat, menjadikan ia suatu jenis ketaatan dan jalan ke arah pendampingan kepada Allah. Ya, jadi kadang-kadang benda yang amal adat biasa ni kita berkumpul kawan kita buat ni buat yang dan semua. Tapi kalau diniatkan untuk nasihat umpamanya dapat ganjaran mudah saja. Perkara adat kita datang tuan kita datang ke rumah kita jemput naik rumah itu biasa kita jemput naik, biasa dudukkan bagikan ikan begitu, itu ada. Tetapi di dalam tasrih itu ada yang tersirat ialah keikhlasan orang itu sendiri, niat dia untuk nak bantu, nak silaturahim, semuanya itu niat-niat yang banyak yang baik-baik. Dalam kita buat amal adat itu, dalam itu terselip niat baik dia dapat ganjaran. Baik. Jadi tujuan kita berdamping kepada Allah Taala, takarrub ila Allah. Takarrub itu mendampingkan diri kepada Allah. Nawaitu dia dekatkan diri kepada Allah. Baik. Menurut kesimpulan ini, orang yang makan dengan niat atau kasat memelihara hidupnya serta menguatkan badannya untuk mendapat meneruskan amal baktinya kepada Allah dan menunaikan kewajiban terhadap agamanya, agama, keluarga dan bangsanya, maka ia akan mendapat ganjaran. Memangnya jelas, senang, mudah. Tapi mestinya nawaitu kita ya, makan dengan niat pasal apa untuk memelihara. Kita makan adalah adat, tapi niat kita makan itu kita sehat. Bila kita sehat untuk apa? Untuk amal saleh. Sama ada amal ibadah yang khusus ataupun yang umum. Khususnya sembahyang sebagainya. Umumnya ialah sesuatu yang baik yang kita buat itu untuk amal. Jadi senang enak. Ya. Jadi semua itu dapat ganjaran. Niat kita dalam hati kita. Dan niat itu tak payah kita pasang-pasang hati kita dengan sendiri apa yang kita lintas, yang baik dalam hati kita yang kita nak terapkan pada diri kita, nak tarbiahkan diri kita dengan niat baik, supaya kita menjadi baik. Kita tarbiahkan terus insya-Allah. Kerana makan atau minum dianggap suatu ibadah atau taat dan bukan kerana memuaskan nafsu semata-mata, bukan makan nak kenyang saja, tetapi di samping kenyang ada maksud yang tersirat, iaitu supaya kita kuat. Bila kita kuat, kita dapat lakukan amal ibadah kita. Contohnya kalau tuan-tuan nak pergi haji, cara yang pertama sehat. Kalau tak sehat, tidak diwajibkan haji. Kenapa sehat penting? Kerana itu ada kaitannya dengan ibadah kita. Jadi nawaitu kita makan, cari yang sehat, supaya makan yang tidak, cari yang sehat itu supaya badan kita sehat. Bila badan kita sehat, kita dapat amal ibadah dengan selesa. Tuan-tuan datang kat sini, saya harap badan dia tak demam, kaki kita kuat, sampai kat sini dapat lakukan itu. Asal daripada kita makan makanan yang ada tadi. Tapi nawaitu kita untuk kuat badan kita untuk beramal ibadah. Ini dia yang diteras kita dalam kehidupan umat Islam ini, dia dipasang pada niat dia. Tetapi ketetapan itu ialah terbatas kepada perkara yang harus sahaja. Janganlah pula kita niat ada apa ni buat kerja yang selain daripada yang sunat, yang harus, kita buat yang tidak harus, yang haram. Kita niatnya baik, niatnya ialah tahu kan? Niat yang tidak disahkan oleh syarak. Niat itu mesti yang sekurang-kurang yang paling minimal yang diharuskan. Tetapi kalau yang haram tidak bolehlah. Kita tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Haram dan tak haram apa ni, halal dan haram jelas.
atau kasar yang baik tidak dapat mempengaruhi dan mengubah suatu hukum yang haram. Nah, itu ya jelas contohnya. Jangan sampai kita perkara yang haram kita niatkan awet hukumnya. Kita contohnya kalau kita nak buat pesta haram, berarti niatnya yang baik dia adalah untuk beramal, yaitu untuk nak pergi ke masjid kita kutip terma dan kita adakan maksud yang maksiat, itu haram. Itu haram, itu haram, perbuatan yang haram. Apatah lagi tetap penerimaan lagi menjadi haram. Al-ghayah dalam fikah, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara kita kena sah cara, tak boleh kita menghalalkan cara. Ya, maknanya kita benda tu baik tapi jalan kita nak sampai ke jahat tidak boleh. Sebab itu al-ghayah la tubarrirul wasilah. Ghayah matlamat tidak boleh menghalalkan wasilah atau cara. Ya. Kita kutip termu, kita nak tutup nak bagi apa anak yatim, kita buat amal maksud yang maksiat atau sebagainya lah, apa yang itulah, maka tidak dibenarkan dalam syaratnya. Kita kena bersih, bersihnya. Ada orang yang pergi ke umrah kerana nak menghapuskan dosa, kerana dia dapat duitnya haram, untuk nak menghalalkan duitnya haram, dia sedekahkan di Baitul Haram sana. Ada juga orang yang bawa dia umrah bukan yang umrah kerana Allah, kerana nak menghapus dosa yang dibuat. Jadi yang dibawa duit yang haram. Itu kena bersihkan wasilah. Ini kita sesuatu yang disedekahkan duit yang halal. Jangan kita yang haram kita sedekahkan, mudah-mudahan Allah terima dosa kita, Allah ampunkan dosa kita tidak. Haram tetap. Orang yang berusaha mengumpulkan uang yang haram dengan niat yang baik, yaitu untuk pembinaan sebuah masjid umpamanya, tidak dianggap baik walaupun maksudnya baik. Maksudnya baik, wasilahnya salah, maka hukumnya haram. Dan orang yang melihat akan perkara yang haram dengan niat yang baik, yaitu untuk merenungi dan menikmati kesenian keindahan ciptaan Allah. Misalnya tidak pula, misalnya ini maksudnya misalnya apa yang keindahan, kita nak menghalalkan yang haram, keindahan, kecantikan seorang perempuan umpamanya. Jadi kita memandang kerana itu adalah Allah berikan kurniaan kesenian, nikmat, kecantikan itu adalah kurniaan Allah. Jadi kita melihat tu seolah-olah kita nak menghalalkan, kita melihat tak boleh. Nak melihat seorang perempuan mesti ada tujuannya sebenar. Tujuan untuk nikah, itu kan bukan. Atau dalam muamalah, dalam kita menuntut ilmu, kita kebetulan sama-sama, itu tidak apa. Tapi kalau kita nak ingat orang perempuan tu kerana kecantikan itu, kita syukur kepada Allah kerana ada yang cantik, jadi kita nak tengok orang yang cantik. Itu hukumnya haram. Tapi jadi ada mesti niat betul untuk melihat seorang perempuan itu pun ikut batas-batas yang disyariatkan. Tak boleh kita pakai rendah sajalah. Tidaklah pula dikatakan baik sekalipun maksudnya baik. Memanglah niat baik tapi benda yang buat salah. Kerana baik, kebaikan niat tidak ada pada yang haram dan yang makruh. Apa tak? Yang makruh tak boleh, apalagi yang haram. Yang makruh tak boleh. Jangan kita niatkan, kita ulurkan kawan kita, ini rokok. Rokok dalam kita sapi, makruh kan? Kita beri kawan kita bagian. Niat dia nak beri kawan, silaturahim. Tapi rokok yang kita beri itu hukumnya apa? Haram makruh. Kalau kita sapi katanya makruh. Tapi kalau Hanafi dan mazhab yang lain haram. Sebab itu punca kepada sana. Sampai waktu takbir, sampai tak boleh tidur belakang itu. Puasa pun bila dia nak berbuka, rokok yang bukan air, bukan kerana tak boleh tahan satu hari itu mesti rokok. Itu pun kadang menjadi ketakir. Jadi dari kita Syafi'i saja ada kelonggaran, kita kata makruh. Jadi makruh pun kita tak boleh niatnya kita ini kerana bagi tak sah. Tak payah kalau kita isap, kita tanggung kita hukum kita, jangan bagi pada orang lain. Walaupun niat kita
niat dia itu bukan niat untuk hijrah yang dikehendaki oleh Rasulullah, tapi niat itu untuk dapatkan kekayaan dan dapatkan perempuan. Sebagai ada sejarahnya, Ummul Qais ni orang yang cantik, dia tak mau kahwin kecuali orang yang nak dia itu mesti datang ke Madinah. Jadi orang ni sama Allah ni dia pergi ke Madinah semata-mata nak kahwin dengan Ummul Qais. Sebab tu dari peribahasanya hijrah Ummul Qais, hijrah kepada perempuan namanya Ummul Qais, orang yang cantik. Dia kalau nak kahwin juga dengan aku dah kahwin Madinah, aku ada di Madinah. Kalau nak kahwin juga kena misalnya dia luar lagi di Madinah, zahirnya macam bersama Rasulullah, tapi sebenarnya dia ni ada nawaitu dia nak kahwin dengan Ummul Qais. Itu ceritanya. Jadi sudah dia terkenal. Kalau hijrah Ummul Qais ni maknanya hati lain, zahir lain. Hatinya lambat cantik, tapi hakikatnya dia tu nak sesuatu. Baik, kita pergi tengok. Setelah Rasulullah menyatakan hadis tersebut bahawa segala amalan amal adalah dengan niat dan tiap-tiap seorang mendapat balasan menurut apa yang diniatkan, maka dinyatakan pula maksud niat orang yang hijrah samanya Madinah demi kepentingan agama Islam. Niat namanya jika hijrah ke Madinah ialah untuk nak menjaga Islam, itu niat. Itu yang nanti beri ajaran Allah kepada mereka, tetapi terselit dalam jamaah di antara itu ada niat yang lain. Tuan-tuan yang baru sampai sebenarnya, kita putus 60 saya nak kena tunjuk itu supaya ikut apa yang dalam mata kita satu huruf lah supaya kita senang. Kalau yang mana yang lewat tu merujuk pada kawan-kawan putus 60 baik. Terusnya, orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang baik lagi ikhlas mata-mata kerana Allah dan Rasulnya, maka dikatakan hijrahnya itu ialah hijrah kepada Allah dan Rasul, dan sudah tentu mendapat ganjaran yang sesuai dengan yang dimaksudkan. Inilah yang hijrah yang sebenar-benarnya yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jadi orang itu pergi hijrah ke sana walaupun hartanya tertinggal di makam di Mekah, satu sen terbawa dihayati dengan tubuh badan dia dengan pakaian saja, orang yang masih kerana Allah Ta'ala. Contohnya sama Abdurrahman bin Auf, kekayaannya tinggalkan di Madinah, di Mekah, tinggal itu saja. Ada lagi seorang pemuda juga, saya sebut namanya, begitu juga dia anak orang kaya, hidup mewah di Mekah, tapi dia pindah ke Madinah dengan selas pinggang, tak ada bawa apa-apa. Jadi Rasulullah menangis melihat sahabat muda tadi begitu sanggup berkorban, karena semata-mata nak menjaga agama Allah. Dia tidak pindah, tak ada apa-apa, dia jadi orang miskin, macam ahli sumpah, orang yang tinggal di berada-berada masjid. Padahal orang kaya, anak orang kaya mewah, sampai itu, dan maknya tak tahu dia anak kerana dia tinggal pergi ke Madinah tadi sampai begitu. Maknanya hartanya terlalu banyak, tetapi dia tak kisah. Itu kerana hijrah kerana menjaga agama. Sebaliknya ada pula yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang tidak sesuai dengan tuntutan agama, malah hijrahnya untuk kepentingan pribadinya sebagaimana dinyatakan sabda Rasulullah SAW. Itulah yang nanti asingkan antara hijrah yang sebenar dengan hijrah yang ada yang tersirat dalam arti yang lain daripada kerana Allah. Barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehnya, nanti hijrah ke dunia yang ia akan memperolehnya, pasti dia pergi kerana dia nak selamatkan harta kekayaannya. Dia pergi Madinah, dia bawa hartanya untuk Madinah untuk bisnes ke sana. Ataupun perempuan yang ingin dikahwini dan dia kahwini pula, memang dikahwin tu, bukan saja anak-anak saja, memang dia kahwin ke sana kerana nak jumpa seorang perempuan yang cantik daripada Mekah yang pergi ke Madinah tadi. Maka hijrahnya adalah apa yang ia berhijrah kepadanya, maksudnya apa yang dia niatkan. Dia dah dapat kekayaan, dia dapat perempuan, itulah yang dia perolehi ganjaran. Allah tidak jamin, tak beri gaji, tak jamin untuk dia dapat ganjaran. Itulah nawaitu kita lah tuan-tuan. Kita sendiri pun apa saja yang kita buat nawaitu je. Ganjaran tak ganjaran gantung pada kita. Kita kena ingat itu.
maka teranglah ya dari kenyataan tersebut bahwa hijrah dan perbuatan atau amal sepertinya ada punya dua macam keadaan. Ada yang dilakukan kerana agama satu, dan ada pula kerana dunia atau lain-lainnya. Dunia ini seluruhnya, dunia itu selain daripada Allah. Jadi makhluk apa saja yang kita sebab dunia, sebab kaya, sebab daerah itu ini sebagainya, semua itu niatnya. Tapi yang niat akhirat ditentukan kerana Allah tadi ya. Walaupun pada zahirnya kelihatan kerana agama, zahirnya kelihatan agama ya, tetapi hati yang tersirat dalam hatinya itu. Sebagai contohnya ialah orang yang menunaikan haji atau berniaga. Haji maknanya orang yang menunaikan haji untuk berniaga. Haji juga, niaga juga. Bawa kain, sepatu besar, terus ada nak dijual, ya, dia jual. Bila dia semasa lepas dia tawar saya, dia jual, kan di jalan jual. Macam orang yang kita pergi kat Mekah kan ada orang pergi jual-jual. Kalau niatnya kita orang Malaysia ke sana bawa dagangan untuk dia niagakan, lihat apa yang kita perolehi. Dan orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kedudukan dalam masyarakat, dua perkara tadi. Satu, haji untuk niaga dan niaga, haji dan niaga. Yang kedua, dia cari ilmu, tujuannya untuk dapat kedudukan, bukan untuk ilmu dimanfaatkan atau dimanfaatkan ilmu tadi. Jadi untuk supaya bermegah-megah dengan ilmunya, dapat ini semuanya itu bukan kerana nawaitu dia nak manfaatkan ilmu untuk masyarakat, untuk orang lain, tetapi untuk dirinya supaya dia naik, supaya memuji dia. Sebulan. Kalau itu dah di luar, ya. Masing-masing akan mendapat balasan menurut niat atau pasalnya, ya, jelaslah. Ya, kalau bagaimana niatnya, mana yang berat, mana yang ringan. Kalau pergi haji, niatnya haji itu hanya sampingan, ada ganjaran dia, tapi tidak seperti apa orang yang haji tadi. Pada zaman Rasulullah ada orang yang berhijrah ke Madinah, tetapi hijrahnya bukan kerana maksud menunaikan tuntutan agama, malah sebaliknya, yaitu untuk menyampaikan hajatnya surga. Ibnu Mas'ud menerangkan bahawa di antara para sahabat ada seorang lelaki yang ingin berkahwin dengan seorang perempuan yang bergelar Ummu Qais. Ini seorang perempuan cantik. Ini sudah jadi peribahasa, ya. Ummu Qais memangnya orang yang ya. Tetapi Ummu Qais sendiri tidak suka menjadi istrinya kalau dia tidak mau berhijrah ke Madinah. Ummu Qais kalau nak juga aku ni, kau kena hijrah ke Madinah. Jadi laki-laki tak ada cara lain, dan dia jatuh cinta tu, dia nak kahwin juga. Jadi dia sangguplah jauh bukan sikit perjalanan, semata-mata nak jumpa seorang gadis yang dicintai. Berarti maka berhijrah lelaki itu kemudian isteri kalau dia tidak mau berhijrah kemudian kerana ini, maka berhijrah lelaki itu. Ya, sebab itulah dia berhijrah. Jadi hijrah niatnya namanya ialah nak kahwin dengan Qais. Kemudian berkahwinlah mereka. Kata Ibnu Mas'ud, kami menamakan orang ini dengan Muhajir Ummul Qais. Muhajir maknanya orang yang berhijrah, orang yang pindah. Bahasa Melayu, orang yang pindah kerana Ummu Qais. Jadi sesiapa yang ada tersimpan nawaitu dia macam itu dalam hal-hal ibadah-ibadah yang lain, maka dia akan dianggap sebagai muhajir Ummu Qais, iaitu seorang yang berhijrah kerana Ummu Qais, bukan kerana Allah dan lillah. Zahirnya lillah, pergi susah payah ke Madinah, jumpa Rasulullah, tapi terselitnya di mana Qais duduk, di mana dia tinggal, turun mana, jalan mana, kampung mana dia carinya. Nanti kahwin tadi. Inilah gambaran hijrah yang oleh Rasul dikatakan hijrah kerana perempuan, hijrah kerana perempuan, bukan hijrah kerana Rasul dan Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis jelasnya tentang
jelasnya. Ini satu contoh yang diberikan kepada kita bahawa amal ibadah kita zahirnya ibadah baik kerana Allah, tetapi di situ tersirat sesuatu yang boleh merosakkan amal ibadah kita, merosakkan ganjaran yang patut kita perolehi, jadi tidak dapat diperolehi. Apa yang dia dapat itulah yang dilakukan, itu yang didapat, itu saja. Ya. Tapi ganjaran hijrah tak dibagi pada lelaki ini. Okey. Maksudnya orang yang berhijrah bersama Rasulullah, ya. Itu sudah kemudian kita beri perhatian hati hijrah. Hijrah selalu kita sebut tiap tahun kita ada ma'al hijrah. Apa dia makna ma'al hijrah? Bersama hijrah. Ma'al hijrah bersama hijrah. Itu kata yang hijrah tak kena dia tukar. Jadi ditambah dengan ma'al hijrah. Ma'al hijrah maknanya bersama hijrah. Hijrah di kontekskan kepada negara kita ni ialah hijrah daripada yang baik kepada yang lebih baik. Yang tak baik adalah memanglah hijrah, tapi yang baik tambah baik lagi, meningkatkan kita punya hijrah kita, iaitu bersadarkan kepada Rasulullah. Ya, kalau kita rayakan hijrah Rasulullah, kita sebenarnya Rasulullah itu semuanya, kerana kita hijrah itu untuk tak mengintip mengenangkan peristiwa yang sangat bersejarah. Bagaimana hijrah Rasulullah itu menjadikan bandingan kepada kita setakat kita hijrah jannah, daripada yang baik daripada tak baik pada baik, yang baik pada lebih baik dan sebagainya. Baik. Hijrah menurut bahasa ialah semata-mata meninggalkan, berubah, berbeza, itu maknanya sama lah. Ya. Dan artinya menurut istilah yang dikatakan pada hadis tersebut ialah meninggalkan negeri Mekah lalu berpindah ke Madinah untuk kepentingan agama. Untuk kepentingan agama itu lidinillah, untuk agama Allah. Nak menyelamatkan ke agama Allah daripada pupus, untuk nak mengembangkan, meluaskan, terpaksa hijrah ke Madinah. Bayangkanlah tuan-tuan, kampung kita di sini kita dah senang, dia katakan hidup dah selesa. Pindah dengan sebatang kara ke sana. Ada yang pindah suami, ada isterinya tinggal, sebagainya. Dan semata-mata nak jaga agama. Yang kedua tu sampingan dia, yang penting agama dia tu nak selamat. Ya, sebab tu pindah bukan sekali, pindah ke Taif, ke Habasah, yang terakhir baru pindah ke Madinah. Ya, itu azabnya orang Islam, orang agama Islam untuk beragamanya, yang seksanya, sangsaranya. Kita alhamdulillah tuan menerima agama Islam, ya, dengan penuh keselesaan, ya, ruang macam luas untuk kita meningkatkan agama kita, ilmu kita dan sebagainya. Pengertian ini adalah khusus dengan keadaan waktu di Madinah itu. Jadi keperluan itu pada masa itu. Tetapi untuk keperluan sekarang, ini cerita lain. Ya, dan ada pun pengertian yang umum yang berlaku pada setiap zaman, yaitu hijrah dari melakukan larangan Allah atau meninggalkannya sama sekali. Hijrah kadang-kadang mungkin dia ada balik lagi, tapi ada yang hijrah terus tak pulang lagi. Meninggalkannya sama sekali untuk melaksanakan segala yang diperintah dan yang disukai Allah. Jadi bila dia sampai dia tinggalkan perkara-perkara yang dilakukan manusia itu semata-mata kerana Allah, dia tidak akan mengulang lagi. Kerana Allah, kerana apa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang disukai Allah, contoh misalkan haji yang disukai, beramal, bersedekah, semuanya yang disukai Allah. Jadi bila kita membuat sesuatu yang disukai, pastinya Tuhan dia menyukai kita, Allah menyukai kita. Sebab apa yang disuruh yang itu dibuat itu Allah suka, dengan benda yang itu, maka dengan sendirinya mengamalkan orang tersebut itu ke Allah suka pada orang yang melakukan. Itu yang kita takkan kita supaya menjadi kekasih Allah, jadi orang yang sentiasa dipelihara Allah. Inilah pengertian hijrah dan hakikatnya yang mengikuti segala macam hijrah yang dituntut di Islam kepada seseorang, yaitu hijrah dengan perkataan, satu, perbuatan, yang kedua, yang ketiga,
Artinya tidak melakukan sesuatu yang dilarang itu sama ada dengan perkataan maupun dengan lain-lainnya, perkataan, perbuatan ataupun hati. Semuanya itu perlu kepada tarbiyah dan pendidikan dan kepada latihan, bukan boleh kita capai dalam masa yang singkat. Jadi kita perlu pada didik, sebab itulah pentingnya kepada pendidikan. Ya, ilmu kita belajar, didik kita laksanakan. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana yang disebut dalam hadis sudahlah jelas pengertiannya, yaitu melakukan hijrah itu sesuai dengan maksud agama. Ya, dan pengertian ini meliputi pula kepada perintah yang lain, yaitu perintah mestilah dilaksanakan dan perintah mesti dilaksanakannya sesuai dengan tuntutan agama. Ya, yang kita laksanakan sesuatu itu karena ikut yang sesuai dengan syariat agama Allah. Jadi apa sesuatu pun kerja-kerja kita tu semuanya mesti nilainya mesti dinilai dengan agama. Baik tak baik nilai pada agama. Jangan kita nilai baik dari segi akal, kita nilai baiknya dari segi agama, itu barulah tepat. Tapi kalau kita nilai dengan akal, maka dikatakan rasional. Tak boleh disebut rasional agama, tak boleh semuanya jadikan rasional. Agama adalah ta'abudi kepada Allah, ibadah kepada Allah, menyembah Allah, ta'abudi kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Tapi kalau kita rasionalkan, susah. Apa rasionalnya? Kalau dia bertanya untuk melaksanakan, tak apa. Kadang-kadang dia tanya untuk tak menyanggah, tak mau ikut, mengaku sangat macam-macam. Jadi tujuannya dia nak menyanggah supaya ada hukum yang boleh membolehkan tidak payah. Itu tak boleh. Itu kerja tak betul. Nah, jadi kita bertanya untuk kita meyakinkan apa yang kita dah buat betul tak betul. Tapi kita nak lakukan, bukan kita nak menyanggah. Ada sedang orang nak cari yang minimal sekali. Apakah yang paling minimal lagi? Rasuah yang dibolehkan ada sikit. Macam itu. Yang paling sikit yang dibolehkan. Dah haram tak tahu haram. Yang harus dia datang pada kita. Tapi yang boleh sedikit lagi yang boleh. Dia tak mencuri. Boleh juga. Yang boleh mencuri tak apa yang boleh. Sekurang-kurang yang boleh kita mengharuskan mencuri. Tak boleh. Tak usah cari yang ini. Boleh-bolehnya kita tidak macam itulah. Kadang-kadang sampai mereka hinsir pun macam mana ya, kayak boleh sedikit yang boleh kita halalkan untuk sedikit saja. Sekurang-kurang yang punya pun cukup. Tak ada. Totally hinsir itu haram keseluruhan. Makan ke, sentuh ke, hukumnya adalah berdosa. Sentuh menjadikan mualasah sebagainya. Tak payah tinggalkan itu dikatakan hadis namanya hukum qat'i. Nas qat'i maknanya sudah dihukumkan haram, tentang haram. Jangan kita cari ialah untuk boleh. Tak ada hukum boleh dalam Islam. Jangan kata kita rasuah tidak ada yang boleh sedikit boleh. Tak boleh. Minum haram. Satu botol ni haram. Kalau sedikit aja tak boleh tak. Boleh tak sedikit aja. Sedikit aja tak boleh. Sedikit sebanyak yasir Allah qalil maknanya tetap haram. Sebab sudah dimasukkan. Baik. Sebelahnya ada pula hijrah kepada yang lain daripada Allah dan Rasulnya, yaitu kerana dunia atau kerana perempuan. Masuk dalam pengertian ini segala amal yang dikerjakan kerana kepentingan dunia atau harta benda dan kedudukan, dan ini sudah tentu berlawanan dengan hakikat ikhlas. Hanya lawannya riya. Tetapi inilah pula yang menjadi daya mendorong bagi kebanyakan orang yang beramal untuk mengejar keuntungan yang segera, segera lagi dekat sesuai dengan pengertian dunia sendiri. Jadi kita pergi pada dunia, dunia. Jadi kita tak hijrah. Hijrah itu itulah dari segi hakikat hijrah zaman Rasulullah. Tapi hijrah untuk kita amalkan ialah hijrah daripada yang tak baik pada baik, yang baik tambah baik. Baik. Dunia. Sebab kita kata Allah ni dunia je lah. Allah dunia je. Jadi ada orang pelekehkan dunia. Ada orang kata dunia ni jifatun pakai. Macam mana? Siapa yang mencari pakai, anjing sajalah yang mencari pakai. Orang ada binatang lain tak ada pakai, ya anjing. Salah hina sangat dunia ni. Sebab
Kehidupan sekarang adalah di dalam dunia. Kita duduk dalam dunia, bukan dunia dalam hati kita. Ingat tuan, dunia kita duduk di dunia, tapi dunia bukan duduk dalam hati kita. Banyak kita tidak tahu dengan dunia. Tidak pernah dia. Tetapi dunia kita, hakikatnya kita hidup di dalam dunia, tapi bukan dunia duduk dalam hati kita. Kita jaga tu. Jangan kerana dunia. Baik. Ini bikonilahnya. Sufi macam itulah bahasanya. Menurut pengajaran Islam, dunia bagi orang Islam ia adalah sebagai alat tujuan. Dunia ini adalah alat. Dunia mazra'ul akhirat. Dunia ini tempat ladang untuk kita merolehi hasil tuaian ini di akhirat, bukan di dunia. Dunia ini adalah sebagai jabatan. Dunia ini adalah sebagai tempat ladang. Kalau kita tanam padi, kita akan tuai padi bila di akhirat nanti. Bukan kita nak duduk di dunia sehingga bila-bila, tidak. Kita diberi hak dunia. Diberi hak. Sebab itu dikatakan dunia adalah sementara. Dunia berislam adalah sebagai alat dan tujuan. Matlamat kita ialah akhirat. Ini sebagai wasilah, yaitu alat untuk menyampaikan kepada tujuan akhir di akhirat. Sebab itu tidak dikehendaki orang Islam beramal dan berbuat kebaikan untuk dunia semata-mata atau untuk mendapatkan kemudahan hidup di dalamnya. Jangan kita nawaitu kita hidup di dunia untuk kemewahan dunia saja, untuk apa yang kita capai itulah saja. Tidak ada lagi sana sebagai orang Islam. Kerana yang demikian tidak sedikit pun membawa kepada tujuan dari hidup di dunia. Jadi tujuan hidup di dunia ini ialah untuk kita sebagai jambatan untuk menuju ke akhirat, untuk mendapatkan ganjaran di akhirat. Sebab di dunia kita buat kebaikan ini, kita untuk akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah tujuan kita. Di dunia kita nak akhir, kita nak kebaikan. Tetapi wabil akhirati hasanah, juga di akhirat kita, mesti di akhirat juga kita dapat kebaikan. Dunia kita baik, di akhirat baik. Jangan kita di dunia baik, di akhirat tak baik. Jangan kita tinggalkan akhirat. Dunia kita dapat akhirat. Jadi kena imbangkan. Baik. Pengertian dunia ialah segala makhluk yang ada atau yang wujud sebelum akhirat. Ini dunia. Dana iaitu maknanya dekat. Perkataan dunia berasal dari perkataan gunungun dan dia disebut gunungun, artinya dekat. Dana yang dalam dia punya mati betulan, dana yang dekat, dekat atau dari danaan, artinya kehinaan. Daniah, artinya daniah. Dunia ini adalah hina. Siapa yang bermata hidup untuk dunia, hina. Daniah. Baik. Itu bahasa Arabnya. Ini berarti bahawa setiap orang yang beramal kerana dunia adalah beramal untuk mendapatkan sesuatu faedah yang dekat, yaitu dunia ini, dan juga yang hina di dalam dunia ini. Dia yang dekat dan hina. Ini tujuan dia. Jadi matlamatnya tidak seperti orang yang mukmin tadi. Matlamatnya dunia ini, kemewahan dunia ini untuk akhirat. Kita dapat kekayaan, berbilion-bilion untuk akhirat. Bagaimana untuk akhirat? Maknanya dengan duit kita pergi haji, dengan duit kita infakkan kepada amal-amal, seluruh amalan semua itu memerlukan duit. Jadi kalau kita banyak duit, banyaklah kita dapat ganjaran kerana nawai saja untuk akhirat. Bukan saja walaupun dunia orang beli, itu orang beli, tapi hakikat niat kita ialah untuk akhirat. Walaupun dia nak buat pangkat, dia nak begini, biar itu urusan kita kerana Allah habis. Kerana awak nak bagi kita makan, jangan nak bagi lah. Bukan kita nak makan, orang nak bagi. Yang kita lah, ya, ada apa? Tapi yang pentingnya kita nawai. Dan dunia yang dimaksudkan oleh hadis ialah segala macam faedah dan muslihatnya serta keuntungannya yang dekat dan tidak kelihatan pada mata yang akan diperolehinya sekarang ini, juga dalam jangka yang jadi hina dari segi itu, dari segi mata dunia
kelihatan pada masyarakat yang dikunci sekarang itu juga adalah yang dijaga dalam tertentu. Perkataan dunia adalah umum. Nah, di dunia umum yaitu meliputi apa yang saja yang ada, termasuklah makhluk manusia. Jadi kita ni sebenarnya makhluk manusia ini termasuk daripada isi dunia. Jadi kita sebut kita ni dunia lah. Nah, termasuk daripada jenis-jenis dikatakan dunia. Senangnya dunia ni maknanya masih Allah dunia. Selain daripada Allah itu dunia. Yang Allah satu. Khalik Allah. Makhluk segala yang ada dalam bumi, dalam alam semesta ini lah dikatakan sebagai makhluk ataupun manusia, termasuk sebahagian daripada makhluk. Tumbuh-tumbuhan, hayawan, dan kita semuanya makhluk Allah. Makhluk Allah SWT. Dalam hadis ini disebut satu jenis pasangan hidup orang lelaki, yaitu orang perempuan yang menjadi niat maknanya, dan pasal orang yang berhijrah sebagaimana yang diterangkan. Sebutan ini sesuai dengan kejadian itu lagi mengandungi pengertian bahawa menyebut kata perempuan di sana dalam hadis ada kata mar'ah, perempuan. Apa disebut perempuan? Sedangkan perempuannya sudah ada di dalam dunia, tak perlu dah disebut. Kan kata siapa yang nak cari dunia akan dapat, dia akan dapat dunia dia. Dan siapa yang hijrah kerana perempuan, dia akan mengawini. Dan sudah cukup dengan kata itu termasukkan dalam dunia yang dicari tadi. Tapi ada penjelasan di sini, tidak ada penambahan dia. Pengertian bahawa menyebut perkataan perempuan secara khusus pada hal ia telah masuk di dalam pengertian dunia, memberi pula suatu kesimpulan, yaitu orang perempuan adalah di antara bilangan syahwat yang disukai manusia. Ya, ini jelas ya. Kena faham tuan-tuan dan puan bahawa naluri manusia syahwat itu ada satu kecenderungan suka kepada perempuan. Sudah di dalam Al-Quran disebut banyak dan perempuan ini memanglah sesuatu yang disukai, termasuk juga dari suka itu kalau taruh minal antara satu daripada zahab kita, emas, merah, semua benda yang disukai oleh manusia. Kekayaan disukai. Ini termasuk juga ini seorang jadi manusia jadi ialah perempuan. Ia terletak pada kedudukan pertama antara segala macam syahwat sesuai dengan firman Tuhan. Allah zujina lin-nasi hubbus syahwat. Hubbus syahwat. Ya, dihiaskan kepada manusia, hanya diberi naluri pada manusia. Siapa dia? Kesukaan kepada syahwat, yaitu siapa dia? Ialah orang perempuan. Ya, ini hakikatnya, bukanlah kita nak merendahkan perempuan. Perempuan ni orang yang mulia. Ya, cuma di dalam kehidupan manusia ni kadang ini yang biasa menyalahgunakan naluri itu kepada yang perkara yang salah. Sebab itu kita melihat perempuan kerana kecantikan kan itu anugerah, itu suatu nikmat, itu rahmat, nikmat Allah. Akan kita tak boleh melihat nikmat Allah. Salah. Nikmat Allah, nikmat Allah, tetapi itu ada batasnya yang diperlukan. Kalau tak perlukan, apa kita nak lakukan? Di sini timbul satu pertanyaan mengenai perkahwinan. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis penyata ini ialah, bukankah perkahwinan suatu dalam tuntutan syarak? Yang demikian, mengapakah pula dikatakan sebagai tuntutan dunia dan yang dicela? Mendewa-dewakan kata yang membuat katanya. Sebagai jawaban ialah bahawa walaupun perkahwinan dari tuntutan syarak, tetapi kerana orang lelaki itu, lelaki yang hijrah ke Madinah tadi, menampakkan hijrahnya kerana Allah, nampaknya zahirnya hijrah kerana Allah, padahal hatinya tidaklah kerana demikian, bukanlah kerana itu, bukan kerana hijrah, tapi kerana perempuan jadi nawai itu untuk keduniaan. Sebab di dalam perempuan itu ada sebagian dunia, jadi keduniaan, bukan keakhiratan. Yang pertama itu keakhiratan, sebab untuk nak menjaga agama. Ya, hijrah itu ialah kerana tak berkahwin dengan perempuan. Itu dia nawai itu, dan dia bersengaja nawainya menyembunyikan niatnya yang berlainan dengan maksud hijrah. Dia menyembunyikan pakaiannya, nampaknya pakaian hijrah, tapi hatinya hati nak cari gadis yang bernama
poin tadi. Kerana ini maka perkahwinan itu dikatakan tuntutan dunia yang bercela kerana salah niat dia. Perempuan tak salah, yang salahnya niat yang dibuat oleh lelaki itu. Perempuan tak ada kena, perempuan tak baik. Itu dia bagaimana dia kelapa. Kalau saya nak kahwin, bukan nak dia nak kahwin. Syaratnya macam itu. Tapi orang lelaki dia maknanya dia nampak hijrah sana sama rasa rupanya dia tu ada yang tersilap. Baik, ada pertanyaan tentang ini kita dah 10 suku, mana dah 1 jam saya membacakan ni, mudah-mudahan menjadi satu panduan tuan. Kita tidak ada dan kita baca sebulan sekali kita baca, datang kat sini sudah bersedia untuk bertanyakan sesuatu, untuk memahami. Jadi sama-sama kita berkongsi maklumat pengetahuan ya. Jadi mana yang saya jawab tak boleh. Kita minta kepada orang yang lebih asalu ala zikri, tuntuklah dalam tanyalah orang yang lebih tahu sebelum kepada orang yang lebih tahu. Sekiranya kamu tidak tahu, tanya kepada orang yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Yang saya beri masa ini 10 ya. Tidak ada masa lagi dalam 20 minit. Nak bagi ruang kawan-kawan untuk rehat sementara nanti. Jadi kita bagi masa untuk kita bertanya dan kita akan berhenti pada 10:30 menurut masa yang telah ditetapkan. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita sambung je lah sampai 10:30 ya, boleh? InsyaAllah ya. Kita pelan-pelan kita bertakbir lah kita ni ya. Kita duduk yang duduk kat kursi seronok lah dia. Yang duduk kat bawah dia. Kalau yang ada kursi, yang kursi pakai kursi lah ya. Baik, kita teruskan. Karena amal dan yang berkaitan dengannya. Amal yang diniatkan untuk mengerjakan ada 2 macam, iaitu pertama amal yang ikhlas. Contohnya kita berujuk terus kepada benda kita lah, amal ikhlas. Yang kedua amal yang tak ikhlas, 2 saja. Yang amal tak ikhlas yang disebutkan riya, itu saja. Ikhlas tak ikhlas? Ikhlas. Kalau ikhlas maknanya dia tak riya, memang betul lah. Kita sangka baik lah orang yang ikhlas tu, kita sangka baik. Yang kita kata Allah awak cakap ikhlas sampai awak tak ikhlas, tak. Kita nak itu kita niatnya orang yang itu kita kata memang berakhirlah ya. Dan kedua-duanya bahagian amal ini pada zahirnya kelihatan sama, kelihatan sama ya. Tetapi pada batinnya, pada hakikatnya terdapat perbezaan yang melainkan niat atau kasar. Jadi niat amalan sama, cuma niat tu ikhlas tak ikhlas ini berkait dengan ikhlas kepada Allah, bukan yang berkait dengan niat kita ibadah tadi. Kita pergi kepada tujuan kita ialah kepada kerja kita itu kerana Allah atau tidak, itu saja ya. Baik, amal didasarkan itu pertama amal ikhlas ya. Amal ikhlas, amal yang didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas. Tadi ulang balik ya, amal yang berdasarkan kepada niat yang baik yang baik. Jadi ikhlas itu termasuk lagi lah. Jadi ikhlas maknanya kita tidak ada selain daripada yang kita niatkan, iaitu untuk Allah ya, baik dan Allah. Kita berdedah baik, niat kerana Allah lagi. Itu 2 ya. Jadi kita dekat lah maknanya diterima Allah dan diberikan ganjaran ya. Amal yang diterima Allah dan diberi ganjaran, diterima dan diberi ganjaran. Kadang diterima saja tapi ganjaran tak dapat ya. Ini satu kerja ya. Ada yang kerja sah sembahyang kita tapi ganjaran belum tentu dapat dari Allah. Sebab itu kita sentiasa memohon Allah untuk dapat ganjaran. Amal sembahyang kita tentu lagi. Yang kita kata amal sembahyang sah sembahyang itu Allah akan balas ganjaran, tidak. Yang Allah ganjaran itu untuk limpah, Allah sendiri nak bagi kita. Nak bagi tak bagi Allah punya hak. Itu kena jaga. Kena kita yang nak biar dia yang ganjaran. Tapi kalau kita biarkan, contohnya tuan-tuan kalau ikut mazhab selain daripada Hanafi Syafi'i, kita pergi Mekah tu ya, nak sah dan dapat ganjaran. Syaratnya yang kita gunakan harta yang kita
harta yang halal, baru kita pergi haji. Sah hajinya, halal syarat di hajinya, barulah kita dapat ganjaran. Kalau kita pergi haji bawa duit yang haram, hajinya sah tetapi ganjaran tak dapat. Itu bagi Syafi'i yang rukun. Bagi Hanafi, setiap benda yang digunakan dengan perkara yang menjadi syarat itu kalau sah, sahlah hajinya, dapatkan ganjaran. Kalau tidak sah hajinya pun tidak sangkut. Bagi orang yang bawa duit nak mulai haji, hajinya tak sah. Yang haram itu selain daripada Syafi'i mana ada pelonggaran lagi. Kalau dia di haji dia bawa benda yang haram, haji sah, cuma ganjaran sama Allah. Tak dapat ganjaran Allah itu. Tapi kalau untuk Hanafi tak. Kalau sebab syarat haji manis taqa'a ilaihi sabila, mereka yang berkuasa untuk pergi ke sana. Syarat puasa sehat. Keduanya ada kemampuan harta kekayaan kita. Yang keduanya ialah aman. Tiga perkara mesti ada dalam syarat. Kalau kita tak duit kita duit yang haram, itu tak sah kita haji. Dia pegang itu, dia pegang itu lah masalah. Jadi kalau kita Syafi'i masih ada kelonggaran. Sepertinya Imam Nawawi dalam keterangannya mengenai amal yang disertai niat baik telah berkata, niat baik sebenarnya ikhlasnya. Pertama, amal yang dikerjakan kerana takut kepada Allah. Amal yang kita kerjakan takut kepada Allah. Takut macam mana? Takut kita dimasukkan ke dalam neraka, maka kita sembahyang. Kita sembahyang. Kita sembahyang takut kerana Allah, takut azab Allah. Sebab tu aku sembahyang. Amal ini dinamakan amal ibadah hamba. Hamba biasanya takut kepada Tuhan dia. Kita hamba takut kepada Allah. Itulah taraf ibadah kita, taraf hamba. Hamba itu yang rendah ni. Yang kedua, amal yang dikerjakan kerana mendapat syurga dan pahala dia. Amal ini dinamakan ibadah saudara, saling perniagaan. Nah, keuntungan. Aku sembahyang kerana nak dapat syurga Allah, Jannatul Amin, Jannatul Adnin dan lain-lain. Aku nak dapat duduk dalam syurga yang paling tinggi. Aku sembahyang kerana itu, kerana Allah mana kerana Allah. Tapi selain itu nak dapatkan syurga Allah. Nah itu maksudnya. Allah dan Allah hanya ikhlas. Kerana Allah. Sebab Allah yang mencipta kesenangan di akhirat itu Allah. Apa di pahala, apa di syurga itu tadi. Jadi kerana Allah. Bagaimana itu? Dikatakan ibadah saudara. Jadi ibadah itu macam orang niaga, nak dapat untung aja. Tadi takut je. Jadi sembahyang pun takut nanti Allah siksa di neraka. Ini kalau sembahyang pun aku kena dapat ganjaran syurga. Ini orang ni ikhlas tau. Tuan-tuan, ini ikhlas tuan-tuan lagi. Cuma dia nak nilaikan keikhlasan juga Imam Syafi'i, Imam Nawawi kata gitu. Yang ketiga, amal yang dikerjakan kerana malu kepada Allah. Yang ketiga, malu dia. Tadi kerana takut, kerana nak, suka, kerana keuntungan. Ini tidak, kerana malu kepada Allah dan kerana melaksanakan hak kehambaan dan membuktikan kesyukuran serta merasakan dirinya sebagai seorang yang masih dalam kecuaian, masih dia lagi tidak apa ni, maknanya walaupun dia buat baik pun ini Allah juga yang akan memberikan ganjaran kepada kita. Kita jangan main-main, kita belum tentu kita dapat ganjaran. Jadi masih lagi rasa kita memerlukan lagi kepada Allah. Dan kelimbangan yang penuh ketakutan kerana tidak tahu adakah amalnya diterima atau tidak. Walaupun kita sah sembahyangnya, adakah amalnya diterima atau tidak, itu satu masalah lagi. Sebab mungkin kita punya syarat keadaan kita sembahyang tadi, khusyuknya kurang ke, itunya kurang lah, ini kurang. Jadi itu yang kita, adakah kita betul kita tadi dah betul tumpu kepada Allah, atau masih kita masih berangan-angan sembahyang, masih ingat barang yang hilang, ingat sianu, ingat cerita dan sebagainya. Ini semuanya adalah merupakan kesamaran keraguan yang masih ada pada diri orang ini. Dan tetapi dia nak kerana kerja tu, kerana dia malu kepada Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang banyak ini. Jika orang ini sembahyang kerana aku syukuri nikmat Allah. Amal ini dinamakan ibadah orang yang merdeka. Ada yang hurriyah, yang merdeka. Inilah di antara keikhlasan yang dikategorikan oleh Imam Nawawi. Yang ketiga inilah yang paling tinggi. Tapi semuanya ikhlas, semuanya ikhlas.
Maknanya itu kerana Allah, ya. Dan inilah ukur amal ibadah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sewaktu menjawab Sultan Aisyah yang berkata, mengapakah Rasulullah bersusah payah berdiri sembahyang waktu malam hingga bengkak-bengkak dua belah kakinya, padahal Allah telah mengampunkan dosanya yang dahulu, yang lalu dan yang akan datang. Dalam hadisnya dengannya, Rasulullah zambika maka pada mata akhir, apa yang lepas atau yang tadi yang sudah Allah sudah maksum lagi. Apa yang Rasulullah susah payah sembahyang berdiri malam berjam-jam sembahyang, banyak malam kakinya sampai selalu masa bengkak. Ini ditanya oleh istrinya Aisyah, sayang kepada suaminya berdiri untuk bengkak kakinya. Allah, suamiku apalah yang sedangkan dia dah Allah ampunkan dan dia dah tentukan dalam masuk surga, kenapa dibawa sini? Apa kata Rasulullah? Kata, apalah aku abdan syakura, tidakkah aku selayaknya sepatutnya aku menjadi hamba yang syukur. Jadi Rasulullah beribadah bukan yang itu, tapi semata-mata syukur di atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kepada dia, kepada Nabi Muhammad. Kita pun begitu juga lah. Kita beramal malam, beribadah semuanya, ya, sampai kita besok ngantuk sebagainya, ya. Itu jangan sampai ganggu kerja kita apa. Jadi kerana Allah. Jadi itu kerana kita syukur, kita semayang. Tujuannya ialah dalam kita mensyukuri Allah yang memberikan kita nikmat kepada Allah. Selain daripada itu sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ketiga bahagian amal itu dinamakan amal ibadah yang ikhlas. Berlainannya hati terletak pada bahagian-bahagian saja. Yang lainnya ialah terletak di hati saja. Tapi dari segi hukum, dari segi kategori, semuanya ikhlas, ya. Cuma ada di situ keseluruhan dalam hatinya ada berbeza sedikit saja, ya. Kesimpulannya amal yang ikhlas ialah amal yang dipasrahkan kepada Allah, yang kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kalau itu melakukan syirik, ya. Ada cerita orang, ya. Diceritakan orang bahawa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki yang bersedekah dan dia suka supaya dipuji dan diberi pahala kepadanya. Dia puji benar, diberi pahala rendah. Bagaimana dengan orang ini? Rasulullah tidak dapat berkata apa-apa kepada orang ini sehinggalah diturunkan ayat. Nabi bukan semudah, ya. Dia sesuatu benda yang dia tidak yakin dan dia tidak akan jawab. Tak jawab. Tapi kita kadang-kadang ngomong Allah yang dipuji ini sikit-sikit, boleh, dia boleh, hukumnya boleh. Tak dengar. Nabi sendiri memang soalan, ya. Nabi tunggu. Kalau dia tak dapat wahyu, dia tak akan jawab benda yang dia tak tahu. Sebab manusia, Nabi itu manusia. Bila datang wahyu, turunlah ayat. Ini sebab usul dia. Maka yarju liqa rabbi fal ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, ini dalam surah Furqan, ya. Surah Kahfi. Ujung surah Kahfi, ya. Barang siapa mengharapkan pertemuan Allah, kita nak berdoa Allah, semua mengharapkan pertemuan Allah, itu apa yang kita mati. Taklah dia dikerjakan amal soleh, dan janganlah dia sekutukan seseorang pun dalam ibadah kepada Allah, yang disekutukan selain daripada Allah. Jadi kalau kita nak berjumpa dengan Allah untuk dapat keridhaan Allah dalam amal-amal yang soleh itu, kita lakukan amal soleh dan dengan syarat jangan syirikkan amal ibadah kepada selain daripada Allah, yaitu riya, ya. Sebab riya itu Nabi kata akhwafu amalukum asyirkul asghar. Masukilah aku wa qala ar-riya, ya. Yang aku paling takut, ya, ialah pada umat-umatku ialah syirik kecil. Apa dia syirik kecil? Maka ditanya oleh sahabat, apa dia syirik? Ya Rasulullah, jawabnya ialah ar-riya, menunjuk. Jangan kita kerja selain daripada kita, jangan menunjuk kerja kita semata Allah. Kita buat sedekah, kita buat semuanya, jangan kita niat terlintas dalam hati kita selain itu, nak ini daripada selain Allah, ya. Kita beri astagfirullah. Bila kita terlintas hati kita astagfirullah. Jangan
kita ada ujung, jangan ada riak, ya, jangan ada sum'ah. Ujung ni kita bangga diri kita dalam hati je tu, dalam hati. Aku yang ambil hati subuh sepamas dah. Dah semua dah betul semua, bayang dah cantik. Orang lain tak macam aku lah. Tengoklah sampai hebat dalam hati je. Itu ujung. Dah dalam hati. Kemudian yang tu apa tu boleh selain ujung katakan riaknya yang merosakkan amal ibadah kita. Daripada ganjaran-ganjaran kita hanya dengan sebab itu. Riak, ujung riak betul ni. Sum'ah ni ialah kita supaya orang sebut. Dia sum'ah lah. Kita buat sedekah seluruh itu fungsi diisytiharkan. Tuan Haji telah menerima sekian juta ni kerana keikhlasan dia. Kita nak supaya disebut, supaya orang aku ni disebut, dikenali bahawa aku ni ahli sedekah, ya, masuk surga, sedekah, ahli surga, ya, ahli sedekah. Saya setelah ni ada menit untuk kita akhirilah. Setelah ada pertanyaan dan tidak kita akhiri kat sini untuk kita berehat selama 15 minit ke 20 minit. Jadi apa yang sampaikan pada pagi ini mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah apa yang kita baca ini untuk menjadikan panduan kita apa yang terbaik daripada Allah SWT dan kesilapan dari kita sendiri. Kepada tuan-tuan dan puan, apa yang saya kuliahkan ini adalah satu-satu untuk kita sama-sama kita menuntut ilmu untuk dapat dimanfaatkan untuk diri kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, sahabat kita sebagai amal khair, amal untuk akhirat kita semata-mata. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna ala ja'al mahkumah wa masumah wa la tajafina wa la mana wa la majatuna syaitan wa la mahkumah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa atina wa la rahimin. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil, wa aj'alna min ibadika salihin. Walhamdulillah.